Okey, untuk pengetahuan saudara-saudari deklarasi ini telah disokong, telah diberi endorsement oleh lebih daripada 80 persatuan dan NGO. Dan paling penting kita nak tahu daripada persatuan-persatuan mahasiswa dari universiti mana kita ada endorsement daripada persatuan-persatuan mahasiswa daripada Universiti Utara Malaysia (UUM), Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Malaya, Universiti Islam Antarabangsa, Universiti Malaysia Sabah, Universiti Sains Malaysia, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Universiti Teknologi Malaysia (UTM), UTAM Universiti Terbuka, dan juga daripada Health University. Tengok sebelah kanan. Kita juga ada endorsement daripada persatuan-persatuan mahasiswa kita di Amerika Syarikat dan juga di Australia. NGO-NGO yang telah memberi sokongan kepada deklarasi ini terdiri daripada Bersih, Gabungan Hapus Atas Hasutan, KLS CAP, Suaram, Proham, C4 dan juga Geram. Ada wakil di belakang sana. Jadi untuk kebebasan ketiga yang dituntut oleh Gabungan Merdeka Rakyat, iaitu kebebasan urus takbir dan keadilan. Kebebasan urus takbir ini agak penting. Kalau kita lihat dulu kita ada skandal PKZ. Walaupun begitu kita boleh lihat Pelabuhan Kelang. Kita lihat ada skandal Perwajar, kita boleh lihat Kilang Besi. Ada pembelanjaan besar KLCC Twin Tower, kita dapat lihat Twin Tower. 22 bilion untuk bangunkan Putrajaya, kita dapat lihat tasik yang besar, jambatan yang hebat. Dan terkini ada skandal 1MDB, 42 bilion. Kita hanya dapat lihat filem Wolf on Wall Street dengan gambar-gambar di internet yang agak 18SX. Jadi unsur-unsur takbir agak meruncing. Jadi Gabungan Merdeka Rakyat melihat keperluan untuk urus takbir yang lebih baik. Kemana hilang wang-wang ini, kekayaan negara. Jadi tanpa melengahkan masa, saya jemput pembidato kita, Pengarah Kebebasan Urus Takbir dan Keadilan Gabungan Merdeka Rakyat, Saudara Nakiuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam Merdeka Rakyat saya ucapkan kepada semua yang hadir. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Yang Bahagia Datuk Abiga yang sudi hadir. Orang muda semua, tapi sebab Datuk Abiga datang hari ni, Datuk Abiga orang muda juga. Baik, saya telah diberi amanah oleh Tuan Moderator untuk menerangkan mengenai dengan mana tak boleh. Buka sikit. Orang muda tak baik, aku pakai mic tu. Saya telah diberi amanah untuk cerita mengenai kebebasan urus takbir dan keadilan. Tuan Moderator bagi saya 7 minit, tapi saya ada 8 poin nak cakap. Saya pun tak tahu macam mana nak huraikan sikit-sikit. Semua kena mulai panjang sebenarnya. Tapi tak apa, saya cuba upaya saya. Baik. Saya terus masukkan apa mekanisme yang kita perlu buat untuk kita capai urus takbir yang baik dan mencapai keadilan. Pertama sekali, kita perlu menuntut pemansuhan akta rahsia rasmi untuk buka ruang kepada keterusan urus takbir negara. Kenapa kita menuntut akta rahsia rasmi ini dimasukkan? Pertama ialah untuk jamin keterusan proses membuat keputusan kerajaan. Kita nak tahu macam mana wang yang dikutip oleh kita melalui cukai disalurkan oleh kerajaan. Umpamanya tender-tender kerajaan. Semua orang tahu tender-tender kerajaan ini bukan dokumen kerajaan. Dan semua orang tahu dokumen kerajaan akan diklasifikasikan sebagai rahsia kerajaan dan diletakkan di bawah akta ini. Mungkin selalu orang panggil OSA, tapi ada juga orang panggil akta rahsia rasmi. Baik, apa implikasi kalau bocor maklumat dalam bawah akta rahsia rasmi? Confirm masuk jail. This is a strict liability offence. Kalau dedahkan maklumat di bawah akta rahsia rasmi, straight boleh masuk penjara. Tapi kenapa perlunya
ada kebebasan maklumat ni? Sebab banyak maklumat yang berkaitan dengan kepentingan awam. Macam saya katakan tadi, setiap pengurusan, setiap urus tadbir, rakyat perlu tahu ke mana wang kita disalurkan, ke mana wang kita dibelanjakan. Tapi kalau semua nak letak bawah rahsia kerajaan, rakyat tidak diberi peluang untuk mendapat maklumat yang sepatutnya demi kepentingan awam, maka saya rasa ini satu penyalahgunaan kuasa yang cukup besar oleh kerajaan. Tetapi yang lebih penting ialah maklumat itu perlu sampai kepada rakyat demi kepentingan awam. Selalunya kita dengar macam tender-tender kerajaan yang melibatkan aset-aset ketenteraan. Kita tahu Sukhoi, kita tahu ada satu tank kita baru beli kapal selam, Scorpio. Scorpio satu kes klasik untuk negara kita. Sebab pasti diletakkan bawah atas rahsia rasmi. Rakyat perlu tahu macam mana wang ini disalurkan. 2 bilion Scorpio, 2 bilion, 4 bilion. 4 bilion kita ambil anggaran 4 bilion. Tetapi kalau yang diikutkan dibuat di Brazil, urus niaga antara kerajaan Brazil dan juga pembekal hanya melibatkan tak sampai 1 bilion untuk beberapa buah kapal selam. Tapi di Malaysia 2 bilion. Ini satu penyalahgunaan kuasa yang cukup besar. Maka dengan itu, kita tuntut dalam gerakan Bela Rakyat, kita tuntut kerajaan Malaysia ambil inisiatif yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Selangor dan Pulau Pinang menggubal satu Akta Kebebasan Maklumat supaya maklumat-maklumat yang berkaitan dengan kepentingan awam dapat diberi kepada rakyat di bawah. Baik, nombor 2 ialah setiap urus tadbir itu perlu ikut prinsip garis panduan Global Compact, Transparency International dan Global Financial Integrity. Jadi Global Compact secara ringkasnya ialah mana-mana pemilik perniagaan perlu mengikut prinsip-prinsip yang telah dikeluarkan oleh Global Compact United Nations. Global Compact ini untuk memastikan setiap urus niaga itu urus niaga yang telus. Transparency International, semua orang tahu, ialah satu agensi antarabangsa yang memantau setiap tadbir kerajaan itu ada unsur rasuah ataupun tidak. Dan kemudiannya Global Financial Integrity ialah satu agensi yang di mana untuk memastikan urus tadbir kewangan suatu kerajaan itu mempunyai penyalahgunaan kuasa ataupun tidak. Baik, kita perlu memaksa kerajaan Malaysia ni, yang saya tak tahulah sampai bila nak degil, perlu ikut garis panduan yang diberikan oleh Global Compact, TI dan juga GFI. Dan dari situ kita pasti kerajaan automatik dia ikut je benda ni, confirm orang akan nampak kerajaan ini satu kerajaan yang integriti. Saya rasa sekarang ni Barisan Nasional ini satu utopia. Betul atau tidak? Betul lah. Betul. Sekarang kita duduk hasut pula. Okey, nombor 3 ialah kita perlu berikan kuasa berdakwaan kepada SPRM. Satu, sebab kita kurangkan beban negara. Kemudian kita nak bagi SPRM ada taring sikit untuk dakwa orang-orang yang berprofil tinggi. Semua orang tahu kes Taib Mahmud dah disiasat oleh SPRM. Tapi ada tindakan atau tidak oleh Jabatan Pegawai Negara? Tidak ada tindakan. Sebabkan pendakwaan berada di bawah Jabatan Pegawai Negara. Dan oleh sebab itu, untuk memastikan perjalanan penyiasatan yang lebih rinci, maka perlu diberikan kuasa pendakwaan kepada SPRM. Baik. Dan seterusnya, perlu kita minta semua menteri, pegawai-pegawai kerajaan mengisytiharkan harta dan aset mereka kepada orang awam. Sekarang ini tidak isytihar aset dan harta, tapi masalahnya isytihar aset dekat Perdana Menteri. Kalau isytihar dekat Perdana Menteri, boleh buat cover up lah cerita dia. Betul? Boleh buat cover up, boleh buat deal, dan kemudian orang tak tahu mana sumber kewangan, mana sumber kekayaan mereka. Baik, sebab itu kita minta satu undang-undang ataupun satu undang-undang
digobal ataupun dipinda, seumpamanya Akta SPRM, kita perlu kuasakan satu kuasa kepada SPRM untuk memastikan semua harta dan aset diisytihar oleh menteri dan pegawai kerajaan kepada orang awam. Kalau boleh buat live telecast. Kalau macam hari ini, okey, Najib duduk sini, saya dengan hari ini mengisytiharkan harta saya sebanyak 20 bilion. Ini aset-aset saya. Saya ada kereta Bentley, saya ada jet pejuang 3 buah. Dan juga saya mempunyai cincin yang cukup berbaik. Contoh. Saya cakap contoh. Jangan salah anggap kat situ. Okey, jangan tak ada SD kat sini. Okey. Dua. Okey. Okey, dia pun nak dengar. Baik, nombor 5. Okey, kita kena tutup agensi kerajaan yang berpilihan tugas. Kita ambil 2. Satu, pemandu. Satu lagi, MTEC. Pemandu, seorang tahu, ialah dia satu badan agensi yang dilibatkan oleh Perdana Menteri kesayangan kita untuk mencapai NKRA, National Key Results Area. Tapi kemudianlah kita ada MTEN, bagi Sedekatan Ekonomi Negara, yang memberikan cadangan-cadangan. MTEN NGO berarti kita. MTEN, okey, MTEN Majlis Sedekatan Ekonomi Negara yang memberikan cadangan kepada Perdana Menteri untuk menguruskan hal-hal ehwal ekonomi negara. Tapi dah ada pemandu, dah ada apa ni, MTEN. Mana satu nak dengar? Kat situ ada pilihan tugas. Kemudian itu satu lagi contoh. Satu lagi yang klasik example sekarang ni. Mungkin ini mungkin cucu-cucu kita pasti semua tahu. YNMBB satu lagi transfer Khazanah Nasional. Seorang tahu Khazanah Nasional ialah merupakan investment arm kerajaan Malaysia. Tapi naik Perdana Menteri kita yang kita memang paling sayang, dia letak satu 1MDB. 1MDB adalah satu investment arm yang dibuat oleh kerajaan. Maka kat situ ada pilihan tugas. Mana satu yang buat prime job untuk investment? Apa cadangan kita? Tutup agensi yang mempunyai pilihan tugas. Sebab satu boleh jimat wang, satu lagi boleh kurangkan defisit dan boleh memastikan urus tadbir yang baik dan lebih efisien. Okey, seterusnya saya akan teruskan dengan kita perlu ada satu kabinet bayangan dan kita perlu lantik Ketua Pembangkang selaku pengerusi PAC. Ini untuk menjamin satu proses check and balance atau semak imbang yang lebih baik, yang lebih terjamin. Dan kalau kita buat kabinet bayangan, rakyat akan nampak alternatifnya ada. Okey, kabinet bayangan cadangan dia begini. Kerajaan yang sedia ada cadangan dia begini. Dari situ rakyat boleh nampak mana yang berikan pendekatan terbaik, cara yang terbaik. Dan seterusnya saya pasti akan berikan tambah nilai kepada pembangunan negara. Baik, sikit lagi 2 poin. Okey, satu lagi kita kena pastikan kerajaan Malaysia meratifikasikan EITI, Extractive Industries Transparency Initiative, untuk hasil petroleum dan bumi negara. Ini EITI ni dia satu inisiatif atau satu perjanjian untuk pastikan setiap negara yang mempunyai hasil bumi untuk menggunakan sumber negara, tetapi dengan keadaan yang terus. Tapi jangan terkejut, alhamdulillah Malaysia tak tersenalai lagi dalam negara-negara yang meratifikasi EITI. Kenapa kita kena pastikan kerajaan buat EITI ini? Sebab satu ialah untuk pastikan maklumat sampai ke rakyat. Kita negara yang mempunyai hasil petroleum, umpamanya Petronas. Tiap-tiap tahun, kalau minyak harganya seperti dulu ialah 80 bilion. 80 bilion. Dari 80 bilion untung ataupun hasil atau revenue. Kemudian dari 80 bilion ini ke mana wang petroleum ini disalurkan? Tapi sebab kerajaan kita tak ratifikasikan inisiatif ini, maka kita tak tahu ke mana hasil sumber negara ini disalurkan.
Yang kita tahu ialah dividen diberikan kepada kerajaan sebanyak tak kurang 40 bilion setiap tahun. Dan kita kena mendesak Petronas dan juga rakyat Malaysia untuk meratifikasikan perjanjian ini. Dan kemudian yang terakhir ialah kita kena lantik satu Suruhanjaya yang baru, Suruhanjaya Kehakiman, Pelantikan Kehakiman atau Judicial Appointment Commission, yang tanpa campur tangan eksekutif. Sekarang ini kita dah ada JAC, tapi masalahnya atas nasihat Perdana Menteri. Sekarang ini tuntutan kita ialah untuk buang nasihat Perdana Menteri ini. Ini telah dilakukan di UK. UK pun macam itu juga, atas nasihat Perdana Menteri, atas nasihat House of Lords. Tetapi atas sebab untuk menjunjung keadilan, menjamin keadilan, dia telah membuat satu akta baru pada tahun 2006 untuk memastikan setiap dilantik ini betul-betul bebas dan berdasarkan merit. Tetapi pelantikan di Malaysia ada merit, tetapi penilaian bukan buat semata-mata melalui merit. Ada pertimbangan yang lain. Mungkin hakim itu seorang yang popular di kalangan rakyat, atau mungkin popular di kalangan kerajaan. Baik, yang kita perlu minta ialah pastikan, kembalikan merit basis appointment untuk latih hakim Mahkamah Rayuan dan hakim Mahkamah Persekutuan. Saya rasa saya punya topik paling boring. So saya rasa itu saja. Sudah 8 saya telah uraikan secara ringkas. Dan insyaAllah saya harap moderator boleh jemput lagi untuk sesi 30 minit perbincangan. Mungkin boleh buat kat dataran mereka. Kalau dari satu dari kita lawan boleh juga. Dataran kita lawan. Baik, saya akan serahkan kepada saudara saya seterusnya. Assalamualaikum Merdeka Rakyat. Terima kasih saudara Nakiuddin untuk kebebasan urusan dan keadilan.